Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, kepada pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati, pegawai daripada Jeprun, pegawai daripada Pejabat Agama Daerah, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi ada 2 kali. Ayat yang hampir samanya diulang dekat-dekat di dalam Al-Quran. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tilka ayatullah natluha, yang diberikannya nak menandakan bahawa kamu ini adalah betul-betul sebagai utusan Allah. 'Alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, adalah seorang rasul yang diutuskan. Banyak tanda-tanda kenabian. Ada lebih daripada 46 tanda-tanda nubuwah yang diberikan kepada nabi dan para rasul. Salah satu tanda-tanda ataupun sifat kenabian ialah mimpi yang benar. Sebab tu nabi-nabi dan rasul, mimpi mereka itu adalah sifat kenabian pada mereka. Kadang-kadang mereka mendapat perintah Allah waktu mereka sedang tidur dalam bermimpi. Maka tuan-tuan jangan terkejut, Nabi Ibrahim tu dapat perintah sembelih anak dia dalam mimpi. Sebab itu sifat kenabian yang ada pada dia. Jadi akak-akak pula janganlah buat macam tu pula. Abang-abang, kebetulan nama Ibrahim, mimpi sembelih anak pula. Tak paksa-paksa anak kita Ismail pula disembelihnya. Kita bukannya Nabi. Tetapi di akhir zaman, mimpi orang Islam, mimpi orang beriman, kebanyakan dia adalah mimpi yang benar. Ini adalah tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Makin betul orang itu, makin benar cakapnya, makin betul lah mimpinya. Maka kalau abang-abang di sini nak dapat mimpi yang benar, jadilah seorang yang benar. Seorang yang amanah. Seorang yang betul. InsyaAllah mimpi itu adalah betul dan benar. Dan kena tengok juga mimpi itu bila. Kalau sekarang 8-5 minit, tak payahlah percaya. 8-5 minit mimpi. Kita ingat dia dengar ceramah, rupa dia tidur. Eloknya nyandanya. Bukan hanya abang ni di Afrika ni, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok abang Haji pula. Dia mimpi mana dia tidur, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, mimpi lepas subuh, tak payahlah percaya. Mimpi di siang hari, lagi tak payah percaya. Mimpi lepas asar. Lepas maya asar, dia terus tidur pula pukul 6. Pukul 6, tuan-tuan. Jaga-jaga 6.45. Ya Allah, subuh. Dia sembahyang subuh, 6.45. Maghrib, tuan-tuan. Mamai nama dia. Yang tu lagi tak boleh pakai. Mimpi yang benar ialah pada waktu sahur. Mimpi yang benarnya pukul 4 pagi, 5 pagi, maka itu adalah mimpi yang diambil kira. Time dia, masa dia. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Di antara sifat ataupun tanda kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, nama dia mukjizat, dan salah satunya ialah Isra' dan Mi'raj. Maka bila sebut Isra' dan Mi'raj, jangan tuan-tuan duk tubuh pula. Kita patut mengkaji peristiwa Isra' Mi'raj ni betul ke tidak. Ada ke naik ke langit tak payah pakai roket? Ada ke naik ke langit tak payah pakai baju angkasawan? Kita kena kaji peristiwa ni. Nampak? Tak payahlah kaji, sebab dia tu mukjizat, benda pelik, benda luar biasa yang berlaku kepada Nabi dan Rasul.
Nabi tak tangan macam ni, keluar air. Pelik tu. Nabi Musa letak tangan macam celah ketiak dia, kemudian bercahaya tangan dia. Itu benda pelik. Diambilnya tongkat, dibelahnya laut, terbelahnya laut, tongkat Nabi Musa tu, ketuknya. Tuan-tuan jangan buat kat Selat Melaka pula. Senang nak ke Sumatera, Ustaz weh. Naik motor LC pergi sana kata dia. Tak payah. Kita bukannya Nabi, tuan-tuan, ketuklah 40 kali pun. Tak jadi apa, laut Selat Melaka tu. Benda tu pelik. Tetapi kerana dia itu Nabi, kerana mereka itu Rasul, tak payah pelik. Sebab itu adalah tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Satu benda yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad, kepada para Nabi, sebagai tanda bahawa mereka itu adalah Rasul. Sebab zaman sekarang ni orang digunakan akal, digunakan otak. Dia gunakan otak. Lama-lama otak dia tak boleh fikir, dia jadi Abu Jahal. Macam mana Nabi Muhammad cakap, aku baru balik daripada Al-Aqsa. Abu Jahal kata, gila Muhammad ni. Berapa ramai orang hari ni yang jadi adik-beradik Abu Jahal, sepupu Abu Jahal, dua pupu Abu Jahal. Dia tak percaya pada Isra' wal Mi'raj. Baik. Di dalam surah Al-Isra' ayat 60. Allah Ta'ala sebut tentang perkara ini. Allah Ta'ala kata, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Dan tidaklah kami jadikan apa yang kamu nampak itu, melainkan ianya menjadi ujian pada manusia. Apa yang dipertunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra', dalam peristiwa Mi'raj, dia merupakan ujian pada manusia. Fitnatan linnas. Maka kalau hari ini ada orang tak percaya dengan Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan jangan heran. Sebab Allah dah kata dah, Isra' dan Mi'raj ini ujian keimanan. Nak tengok percaya ataupun tidak. Nak tengok kita ni beriman ataupun tidak. Dia bagikan satu benda yang sangat hebat. Dia jadikan peristiwa yang sangat besar. Nak tengok kamu percaya ataupun tidak. Maka ada orang yang terus menolak peristiwa ini. Malah ada yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu pembohong. Baru ni saya tengok satu, dia ni dulu orang putih. Masuk Islam. Berapa belas tahun masuk Islam, jadi penceramah pula. Sekarang dia isytihar yang dia murtad. Orang putih, orang Australia. Baru masuk Islam sehari dah jadi penceramah. Ini penyakit orang kita. Salah siapa? Salah kita juga. Hijrah. Hari ni kita panggil orang yang dah hijrah. Baru hijrah sebulan dah jadi penceramah. Bila dia duk pompang, boleh dia cakap dia tak percaya dengan Al-Quran. Dia kata Al-Quran ini plagiat. Al-Quran ini penipu. Kisah dalam Quran ni kisah tak betul. Al-Quran ni mengajar teroris. Oh, sekarang ni tuan-tuan, agama yang lama dia duk usung dia pula. Duk ceramah merata pula supaya hentam Islam pula. Allah Akbar, tu yang saya cakap banyak kali pada kita ni tuan-tuan. Berkali-kali saya cakap. Yang mana hijrah ke, baru hijrah ke, pergi suruh masuk mengaji pondok dulu. Barulah pegang mikrofon. Ini baru seminggu pakai tudung. Dah duduk atas pentas ceramah agama, dah kejadah apa? Pergi mengaji tauhid dulu, mengaji fiqh dulu. Jangan duk berani-berani duk ceramah dah. Ingat dengan pakai kopiah, pakai serban, janggut jadi panjang, kita jadi alim. Sak dulu. Ni takut. Tambah dia tu pula pada agama lain. Tak mendalami sungguh tentang tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya. Begitu banyak ayat dalam Quran. Tiba-tiba diusung ke sana ke sini jadi penceramah, preacher. Lama-lama tuan-tuan, dia bawa perangai dia balik, dia kata Islam yang dia anut selama ni silap. Al-Quran yang dia ajar selama ni menciplak daripada kitab-kitab yang lain-lain. Jenuh pula kita nak menjawab dia pula tuan-tuan.
Yang tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Isra' dan Mi'raj itu adalah ujian kepada manusia. Bukan ujian pada kita orang beriman, orang Islam saja. Sekalian manusia ni diuji dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, di sini Allah Ta'ala sebut tentang fitnah. Tentang fitnah. Orang kita faham fitnah ini ialah menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Tadi ada orang melawat, dia tanya kepada saya, macam mana Ustaz tuduhan yang kata Ustaz meliwat? Masa bila pula aku meliwat? Hara betul ni. Tapi saya tak kata apalah. Jawab sajalah, mana ada fitnah. Fitnah. Itu yang fahamnya ialah fitnah. Itu fitnah yang kita selalu faham. Padahal fitnah ni mempunyai maksud yang sangat luas. Yang Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata apa? Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah kepada umat aku ialah harta benda. Subhanallah. Setiap umat, kata Rasulullah, mereka ada ujian masing-masing. Nabi Adam, umat dia ada ujian. Nabi Nuh, umat dia ada ujian. Nabi Musa, umat dia ada ujian. Nabi Ibrahim, umat dia ada ujian. Dan apakah ujian kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ujiannya Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ini harta benda. Abang-abang rasa panas, ada aircon. Ada rasa panas, ada kipas. Kipas tak cukup, kipas helikopter. Punya banyak jenis kipas, punya banyak jenis aircon. Abang-abang hari ni rasa sakit lutut, tidak lagi menjadi masalah. Hari ni ada basikal elektrik. Tak payah nak berjalan kaki datang ke masjid, lipat basikal tu, buh dalam poket, boleh sembahyang lah. Punya bohong tu, buh dalam poket. Hari ni basikal boleh lipat. Habis-habis sembahyang, buka. Tekan minyak, pulas minyak, boleh balik. Tak payah guna petrol, tak payah guna diesel. Cas sahaja. Saya ada 2 biji di rumah saya. 2 biji. Sekali charge, dia boleh berjalan 30 km. Seminggu cas pergi ulang alik sekolah, selesai masalah. Daripada Ipoh sampai Kuala Kangsar dia boleh berjalan. Selesai masalah. Hari ni tuan-tuan, beli kereta. Nak kereta apa? Cakap. Nak kereta kuda ada jual, nak kereta lembu ada jual, nak kereta laju ada jual, nak kereta apa pun ada jual. Dengan bentuk yang pelbagai jenis. Ada yang tak payah driver. Bayangkan tuan-tuan tak payah pegang steering, dia bawa sendiri. Nama dia Tesla. Keluar baru ni dalam YouTube, driver tu tertidur, kereta berjalan. Dia guna pemanduan smart. Berjalan sendiri, kereta depan berhenti, dia berhenti, kereta depan jatuh langkau, dia pun jatuh langkau sekali. Allah, hari ni tuan-tuan, tak payah berhenti kereta, buka cermin tanya, jalan nak ke Cheng di mana? Tak payah tanya. Tak payah dah. Jalan nak ke Masjid Tanah di mana? Tak payah tanya dah. Hari ni perempuan bagi tahu kat tuan-tuan. 100 meter belok ke kanan. 200 meter belok ke kiri. Dia tahu pula sekarang. Tuan-tuan cakap saja Google, dia jawab. Panas, dia bagi sejuk. Nampak tak? Google, parit, ke longkang dia pergi. Kita cakap ke parit Perak, dia faham parit depan rumah. La ilaha illallah. Ada orang yang perkenakan Google dengan Proton tu. Proton, isteri saya kuat beletir, macam mana selesai masalah? Dia jawab balik, kalau tak hang, kata dia. Ni kereta sekarang punya canggih, tuan-tuan. Abang-abang sekarang, cuba tengok baju
Ada orang belai di rumah baju. Kak Leha, telekong ada orang belai, orang pasang di rumah Kak Leha. Satu almari. Segalanya Siti semua. Siti Rafi'ah, Siti Rahmah, Siti Kazimah, semuanya ada. Inilah dia yang Nabi kata di akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini diuji dengan satu ujian, nama dia fitnatul mal, ujian harta. Dan tuan-tuan, ujian harta yang menimpa kepada kita ini tandanya kita telah berada di akhir zaman. Bila telah disempurnakan kepada kita, tuan-tuan, segala nikmat baik di langit maupun di bumi, di laut, di dalam laut, hari ini semua nikmat telah pun tersedia. Kita naik kapal terbang hari ini, tuan-tuan, subhanallah, 2 tingkat. Boleh tidur atas kapal terbang. Boleh mandi dah sekarang. Tuan-tuan naik yang jenis first class punya, tuan-tuan, boleh mandi di atas. Ada sahabat saya orang kaya, tuan-tuan. Dia beli jet. Saya tanya dekat dia, Datuk, ni beli jet nak pergi mana? Banyak tempat saya pergi. Kadang saya buat bisnes di Afrika. Nak inilah. Kadang teringat kat Masjidil Haram, Ustaz, nak semayang Jumaat. Pergilah sekejap. Habis semayang baliklah. Astaghfirullahaladzim. Kita yang masjid sebelah rumah pun tak datang semayang Jumaat. Dia datang semayang Jumaat daripada Kuala Lumpur, pergi ke Jeddah, patah balik, tuan-tuan. Hanya nak semayang Jumaat. Punya mewah lah. Kawan saya, mak dia, bapak dia, adik dia, bukan naik kereta, naik motor besar. Pergi ke Thailand, Siam, hanya nak makan tom yum je. Naik motor, buat apa sana? Teringat ke tom yum, Ustaz. Makan 2-3 mangkuk baliklah. Astaghfirullahalazim. Mewahnya hidup. Tuan-tuan tengok ada hari ni, tuan-tuan buka je TikTok, tuan-tuan buka sahaja Facebook ke apa benda ke, apa yang tuan-tuan pakai hari ni, semua orang boleh detect. Berapa harga dah. Tu yang saya nak sorok jam saya. Bila saya buat macam ni, tuan-tuan, berapakah harga jam Ustaz Kazim? Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Harga jam kita ni pun dia orang tahu. Tadi saya tengok satu jam Presiden ke Perdana Menteri negeri apa tahu. 5 juta, 10 juta Kak Leha. Oi. Jam Patek Pelepe nama dia. Lah, saya sebut tak arti saya tulis itu dia tulis, saya baca Patek Pelepe. 11 juta, 13 juta. La ilaha illallah. Ni fitnah. Maka dengan sebab banyaknya harta ini, apa yang akan berlaku? Manusia kabur matanya. Manusia sudah jadi rabun matanya. Berlakulah perebutan harta. Berlakulah manusia yang tamak kepada harta. Berlakulah manusia yang cinta kepada harta. Akhirnya jadi apa? Membawa kepada pembunuhan. Dan sekarang telah pun berlaku. Membawa kepada peperangan, membawa kepada pergaduhan. Kerana apa? Berebut minyak, berebut gas, berebut harta. Sehinggalah dalam keluarga kita pun putus adik-beradik, anak-anak hanya kerana berebut harta. Anak saman mak, mak saman anak balik. Sebab apa? Berebut harta pusaka arwah bapak dia. Masa itu mak dah tak kisah, adik-beradik pun dah tak kisah. Yang kami kisah ialah harta arwah bapak, kami nak sekian. Bergaduh, tuan-tuan, dan tuan-tuan pun boleh baca bagaimana benda-benda itu berlaku dalam media-media yang duk cerita tentang saman menyaman antara anak dan mak bapak dia hanya kerana harta yang ditinggalkan. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, berapa banyak cerita pasal harta yang dipertunjukkan kepada Nabi kita. Cerita bab harta saja. Allah sebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masya-Allah. Ada yang Nabi nampak orang yang tanam sebiji benih tumbuh sebatang pokok, kemudian naik 100 dahan. Setiap dahan tu pula ada berapa banyak, tuan-tuan?
100 biji tumbuhnya daripada 7 dahan, ada 700 kali ganda. Begitulah perumpamaan dia. Dan Nabi pun dipertunjukkan pula orang yang tak nak bayar zakat, apa jadi dia di hari kiamat. Berapa banyak harta tuan-tuan yang ditunjukkan kejadian-kejadian akibat dan manfaat apabila salah guna harta ataupun menggunakan harta dengan bijak. Di sekeliling masjid kita ni tuan-tuan ni, qad aflahal mu'minun tu. Tu, tulisan khat Al-Quran tu. Yang ni senang baca. Qad aflahal mu'minun, senang baca. Ada setengah khat tuan-tuan. Saya pun pening. Mana hujung pangkai dia ni melengkor. Hang tak boleh ke tulis senang-senang orang nak baca. Kalau cara saya ni pun saya cari apa benda ayat ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Baru jumpa tak. Jenis hak tak kerti nak baca khat, natang apa pula ni. Macam hari ni senang baca. Bismillah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tu dia ayat zakat. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Siapa kata harta tak penting? Mula-mula dia cerita tentang semayang. Kemudian dia cerita tentang benda lara. Kemudian dia cerita tentang zakat. Semayang, benda-benda yang dosa. Kemudian dia mula cerita tentang zakat. Cuba tengok di dalam surah Al-Baqarah. Cerita tentang harta duduk selepas apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia letak selepas beriman pada perkara gaib, dia letak lepas semayang, dia letak menginfakkan harta pada jalan Allah. Nombor 3 tuan-tuan, Allah Ta'ala letak cerita tentang harta. Menunjukkan bahawa harta tu penting. Untuk nak jadi hidup berjaya dalam dunia, harta ni penting. Tapi kadang-kadang kita hari ni dimomokkan dengan cerita. Tak elok, harta ni tak elok. Biarlah kita jadi miskin. Janji masuk syurga. Akhirnya nak makan, pi tadah tempurung. Akhirnya nak makan, pi tadah tempurung, pi telefon ketua penyamun pula. Kenapa kau sambung sampai habis rumah aku lah? 1 sen pun kau tak tinggal. Sekarang aku pula kena minta derma. Lain kali bayar hutang, kata Pi Ramli. Ni ada tuan-tuan cerita Alibaba Hujan Lapuk tu. Adakah Islam suka meminta-minta? Islam suka engkau bagi pada orang. Nak bagi kepada orang, mesti ada harta. Islam suka bayar zakat. Wajib bayar zakat. Nak bayar zakat, mesti ada harta. Masya Allah. Ni nak buat program malam ni pun kena ada duit. Nampak tak nasi ke apa di luar? Tak ada makanan, Allah. Nah ya. Dia tengok banner punya besar tu, ceramah surat Mi'raj semua. Dia telefon bendahari. Ada jamuan ke? Ada sponsor. Okey banyak sendiri kata. Malam ni insya-Allah satu van saya datang. Tu dia tuan-tuan. Cuba kita jawab, malam ni ceramah saja. Makanan sedia berhad, makan di rumah. Tuan-tuan, harta tu penting. Cuma Nabi kata janganlah harta itu menjadi fitnah kepada kamu. Kamu jadi sombong, jadi kedekut, tak nak bayar zakat, ambil benda haram, sapu benda syubhah, halal pun hang sapu, haram pun hang bedai. Yang ni yang salah ni. Dan satu-satunya benda yang akan disoal 2 kali di hari kiamat ialah harta. Dari mana awak dapat harta dan ke mana awak membelanjakan harta awak. Ini 2 benda yang ditanya 2 kali. Yang lain-lain Allah tanya sekali je. Tapi bab harta Allah tanya 2 kali. Saya pakai baju malam ni. Ni baju bunga mat, bunga padi berdaun lalang ni. Allah tanya ni, mana hang dapat baju ni? Saya jawab, saya pergi ceramah di Melaka. Habis-habis ceramah orang hantar kat kereta, bagi kain.
Dia kata, Ustaz, buatlah baju ni. Kok boleh pakai ceramah, dapat pahala kat saya. Dia sedekah, saya pun pergi kat tukang, buatlah baju. Semalam siap, hari ni saya pakai. Basuh pun tak. Nampak contoh ni? Alhamdulillah. Apa yang kamu buat dengan sebab kamu dapat baju tadi? Saya pergi ceramah. Selesai masalah. Dari mana awak dapat kereta itu? Saya beli. Awak beli dengan apa? Loan riba. Mampus. Mampus kita. Berapa ramai yang buat kereta riba. Bila kita tanya, Mat, ini riba, Mat. Kalau saya tak beli, saya tak merasa. Orang lain pakai kereta, jiran-jiran pakai kereta, saya pun nak merasa. Riba pun riba lah. Atau kamu nak merasa neraka? Tak nak lah, tapi nak merasa kereta. Ini masalah kita ni. Dahlah dapat daripada hasil riba, pinjaman riba, kereta yang kamu beli tu kamu gunakan untuk apa pula? Bawa makwa pergi romen-romen. Lagi naya tuan-tuan, mampus kita. Subhanallah. Inilah yang kata ujian berkaitan dengan harta, bukan setakat di dunia. Fitnahnya sampai kepada hari akhirat. Dua. Fitnah yang kedua yang disebutkan kepada kita di dalam Al-Quran surah At-Taghabun, tuan-tuan. Balik buka dalam Quran tu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ni dia. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu itu akan menjadi musuh kepada kamu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Subhanallah. Abang-abang sayang tak dekat isteri sebelah tu? Oi, sayanglah Ustaz. Oi, Alhamdulillah. 2 minggu lepas, pelajar di sekolah saya kahwin. Loh, pelajar kahwin Ustaz? Pelajar lah, dah 66. Tuan-tuan ingat 16 tahun ke? Isterinya 62, suaminya 66, kahwin 2 minggu lepas. Tiap-tiap hari daripada rumah pondok mereka pergi ke kelas, pegang tangan. Oh seronoknya. Jadi akak-akak kalau rasa nak bahagia, menikah lagi kak Duk lama-lama janda pun sunyi juga. Saya tengok ceria Pak Long tu, Allah, dua-dua pakai spek hitam masuk kelas. Nampak kan saya tanya? Cerianya, seronok dia ni. Kita doalah mereka ni bahagia sampai ke syurga ni. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, yang Ustaz bagi kahwin buat apa? Kenapa? Yelah dah tua-tua. Buat apa kahwin lagi Ustaz dah tua-tua? Saya cakap, dia orang pandai lah nak buat apa. Yang kak duk fikir siang malam buat apa? Bagi dia orang menikah, dia orang tahulah nak buat apa. Dia pula tanya saya, nak buat apa tu? Sibuk je tanya. Ya Allah, kita sayang anak kita. Kita sayang isteri kita. Allah kata, satu hari nanti, isteri kamu akan jadi musuh pada kamu. Anak kamu akan jadi musuh pada kamu. Oh, sudah, tuan-tuan. Isteri yang kita sayang, musuh kita di hari kiamat. Bila? Bila Allah tanya pada dia, kenapa kamu tak tutup aurat? Suami tak suruh pun. Kenapa kamu tak semayang? Saya ada bapak. Bapak tak pernah suruh saya semayang. Ni dia. Yang ni jadi musuh. Pak saya apa yang kamu makan benda haram? Saya tak tahu. Suami saya buat balik beras. Saya masak mana saya tahu. Rupa-rupanya beras tu, lori beras terbalik. Lori beras terbalik, lori pergi hantar pasar raya apa terbalik tu, dia buat balik beras, kampit, susu 1 tin, Milo 2 tin. Buh dalam raga tu, buat balik ke rumah. Pikui di dalam rumah. Hoi, buat balik. Yang isteri tak tahu beras tu, beras lori terbalik. Yang driver lori kata, jangan ambil, tolong, jangan ambil. Dia kata, engkau tak bagi aku ambil. Nampak? Orang lain dah ambil. Apa pula? Dengan dia sekali.
Kita kata, haji, jangan ambil haji. Driver dia tak kasih ambil. Token dia tak bagi. Tok Imam pun ambil. Oh, sudah, tuan-tuan. Dia bagi alasan, Tok Imam pun sapu. Apa kau ingat Tok Imam sapu tu kira halal ke? Akhirnya anak dia makan benda haram, isteri dia makan benda haram. Di hari kiamat, anak dia dakwa bapa dia. Isteri dia dakwa suami dia. Berlawan pula di hadapan Allah. Bertikam, tuan-tuan. Bukan tikam tu, bertikam lidah. Dah takkan tak tahu. Waktu tu 18 hari bulan, mana dapat gaji lagi? Takkan dia tak tahu. Saya tak ada duit nak beli beras. Yang dia makan buat apa? Salah dia. Bukan salah saya. Pandai pula selama ni saya tanya kan dekat abang-abang tu beli beras tak beras. Mana saya tahu dah abang bawa balik. Saya bergaduh, tuan-tuan. Jadi musuh. Silap-silap kita ni boleh masuk syurga lah. Subuh semayang, Zuhur, Asar, Maghrib semayang di masjid. Daripada rumah, duk ikat serban. Duk gigit ekor serban belah kiri ni. Gigit. Semayang, pakai jubah, naik motor. Zikir, ya Allah, sehari 1000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila sampai di hari kiamat, Allah hisap. Syurga. Mai anak lah. Semayang tidak, makan benda haram. Pak siapa tak semayang ni? Pak saya tak pernah hajar. Pak siapa tak puasa? Pak saya tak pernah suruh saya puasa. Pak siapa kamu ni buat benda ni? Bapak saya tak pernah larang. Mana bapak kamu? Tu yang jalan nak masuk syurga. Allah panggil balik tu. Oi Balong. Patah balik. Oh. Ngayau dah. Padahal kita dah melangkah ke syurga. Tengok-tengok anak dakwa kita. Isteri dakwa kita. Masya Allah, subhanallah. Agak-agak apa, abang? Apa yang isteri nak dakwa kita sekarang? Cik bagi tahu. Sebelum Allah hisap di hari kiamat tu, tuan-tuan hisap dulu sekarang. Agak-agak aku dengan isteri aku, apa yang isteri aku nak dakwa aku? Nafkah, alhamdulillah cukup. Rumah cukup. Barang mak cukup. Blender pun cukup. Apa lagi? So cek. Ilmu tak cukup. Sepanjang kita kahwin dengan isteri kita, tak pernah kita cek. Mama, cuba baca Fatihah, abang nak dengar. Tak pernah. Dah 50 tahun kahwin. Cuba baca tahiyat, abang nak dengar. Tak pernah tanya. Cuba ambil wuduk, abang nak tengok. Tak pernah. Tak pernah kita ajak isteri kita tayamum. Isteri masuk wad, dia cocok dekat tangan ni. Masuk drip, nak masuk air, nak masuk ubat. Isteri kena tahan dalam wad. Suami pun datang bawa bakul. Biskut Mary. Pelah air panas. Bawa. Ni mama, abang bawakan biskut Mary. Teh, kopi nak minum. Abang, ya. Tadi nurse datang pasang drip-drip ni. Macam mana nak ambil wuduk Pasal ada plastik dia tutup jarum ni. Macam mana nak semayang bang? Dia sebenarnya, sudah tuan-tuan. Siap sebenarnya pula tau. Tuhan pun faham kamu sakit. Habis tu, tak payah semayang lah. Mampu kita tuan-tuan. Itu nasib baik dia jawab juga. Yang jenis tak jawab, mana aku tahu kamu sakit bukannya aku. Sudahlah aku nak balik. Aku nak tengok Ronaldo ni. La ilaha illallah tuan-tuan. Kena jawab persoalan tu. Isteri dia dah putus haid. Dah 60-an. Menapus lah. Dah menapus lah tuan-tuan. 60. Dia pergi kedai. Pergi beli air apa. Tak tahu. Minum air sebotol. Keluar haid. Dah pencin 15 tahun lah. Abang. Darah apa ni keluar pula.
Darah apa? Tak tahu lah, dah kau mari pula darah tu. Tak tahu darah apa abang. Mana aku tahu kamu punya, bukannya aku punya. Nak jawab apa tu tuan-tuan? Isteri tanya, berhak tanya, dan tuan-tuan wajib jawab. Masalahnya saya tak tahu, Ustaz faham tak? Faham. Kalau abang tak tahu, kita ada Tok Imam. Tanya pada Imam. Mam, isteri saya semalam datang haid ke apa tak tahulah, dah pencit 15 tahun datang pula. Darah apa tu Imam? Tu Imam kata, isteri saya pun semalam keluar juga. Rupanya mereka minum berjemaah air tu tuan-tuan. Ah, sudah. Imam pun tak boleh nak jawab. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, ini tanggungjawab kita. Inilah nafkah. Sayang, kita hari ni bila sebut nafkah, batin. Kita hari ni bila sebut nafkah, duit. Tapi kita lupa sebut salah satu nafkahnya ialah ilmu pengetahuan. Itu nafkah batin tu. Jangan hanya faham nafkah batin tu kopi jantan. Kopi tok misai. Saya okey Ustaz, setakat ni nafkah batin isteri tak komplain lah. Saya okey punya. Hei, nafkah batin tu abang, menggembirakan isteri. Pernah tak kita senyum kat dia? Habis ceramah, kita duduk atas motor, isteri berjalan. Ada kita senyum kat dia? Yang ada masam. Lambat baik. Tunggu punya lama. Ada. Semalam saya ceramah di Pulau di Kedah. Saya singgah berhenti semayang dekat Kemunting. Saya tengok satu suami ni duduk tunggu depan kereta, depan surau Lebuh Raya tu. Saya pun masuk dalam kereta, tunggu PA saya tak habis sembahyang. Saya tunggu. Saya tengok bila isteri dia turun, dia tinggalkan kereta dia, dia pergi ambil isteri dia. Pimpin tangan isteri dia, buka pintu, masuk dalam kereta, tutup. Wah, hebat entah. Yang selalu kita buat, awal-awal menikah, tak pun tengah bertunang. Kalau tengah bercinta tu, helmet tu tuan-tuan, sampai tarik klik ni, pop. Awak sakit. Sorry. Ui. Sekarang bila dah menikah, anak pun dah 4. Tak tanya dah helmet hang pakai ke tak pakai ke. Kadang-kadang isteri saja tak suruh abang ikatkan. Ngada-ngada kamu ni ikatlah sendiri. Amboi abang dulu abang ikat. Yalah, ngada pula dia tarik rapat. Aduh, taknya mati kalau rapat. Garaknya tuan-tuan. Belum lagi bagi nafkah batin. Termasuklah nafkah batin tadi ialah ilmu. Sebab tu kalau di masjid ni ada pengajian, kita tak boleh nak ajar isteri kita. Izinkanlah dia datang. Bagi tahu pada dia. Besok jam 3 petang, Ustazah Hindun akan mengajar di masjid. Datanglah, abang hantar. Ini tidak. Nak ke mana tu? Ke masjid, Ustazah Hindun mengajar. Tak payah. Hindun, tak Hindun. Malaysia tak ada ke? Tak, nama Ustazah tu Ustazah Hindun. Bukan Malaysia. Dah, duduk di rumah. Tak izinnya pula. Oh, berdosa. Tambah-tambah ilmu tu, fardu ain. Nak ke mana tu? Hari ni ada ceramah Ustaz Kazim. Saya nak pergi dengar ceramah. Tak payah. Kenapa abang? Dia tu tak jadi bertanding. Tak nampak? Astagfirullahaladzim. Aku tengok songkok dia pun aku tahu dah dia belah mana. Astagfirullahaladzim. Payahnya tuan-tuan. Di hari kiamat, isteri dakwa. Kenapa sembahyang awak tidak sah? Suami saya tak pernah ajar saya sembahyang yang betul. Mampu kita tuan-tuan. Itu baru seorang isteri. Bayangkan 4. Hak nombor 2 klaim, nombor 3 klaim, nombor 4 klaim. Wah, menung kita. Sebab tu, abang-abang, kita sebagai suami, jom bagi clearkan benda ni. Yang kedua, fitnah daripada isteri, mai pula fitnah pada anak-anak kita. Satu isteri, ini fitnah dia. Bayangkan kita ada 8 orang anak. Apa pula musuh yang anak akan klaim kepada kita di hari kiamat?
Bapa aku, bapa aku, bapa aku. Allah tanya, kenapa tidak buat subuh? Saya tak salah. Bapa saya tak pernah kejut saya semayang subuh. Bapa saya pergi semayang subuh, senyap-senyap sorang-sorang dia. Dia tak nak saya bangun daripada tidur, terkejut pada tidur. Dia start motor pun di luar pagar rumah dia. Sebab anak dia balik lambat, takut mengantuk. Dia pun tolak motor RX dia tu. Tak pun X1R dia tu ditolak jujur tuan. Tak benda faham, tak faham sudah tuan. X1R apa kejadah pula ustaz ni? Oi, tuan-tuan jom kita jaga benda ni sebab kita akan jumpa benda ni di hari kiamat. Nabi dah cerita dah benda ni. Quran dah sebut dah tuan-tuan, At-Taghabun disebut. Benda yang saya takut di hari kiamat, saya ni sibuk mengajar orang. Isteri saya tak mengajar. Saya takut nanti Allah soal saya, sibuk mengajar anak orang, anak sendiri kau abaikan. Mampus saya. Takut. Nak jawab apa tuan-tuan? Isteri dakwa saya. Sebab tu ada orang datang minang saya, perempuan. 66. Tak pernah kahwin. Dia kata, Ustaz, saya dah jumpa dah ada orang yang boleh bimbing saya ke syurga. Oh, bagus ya. Siapa tu kak? Ustaz lah. Astagfirullahaladzim. 66. Allahu Akbar. Saya kata, tak apa kak, saya seorang ni pun teruk lah. Tak apalah kak. Tak betul Ustaz. Kak tak kisah pasal umur Ustaz. Walaupun kak tua, Ustaz muda, kak tak kisah. Saya kata memang kak tak kisah, yang kisah saya tu lah. Salah besar lah. 66 minta maaf lah kak, tak dapat lah saya tolong kak. Saya takut besok isteri saya dakwa mampus, tambah dengan kak pula, kak dakwa saya pula, lagi nak jawab dengan Tuhan. Tapi kalau 26 insya-Allah kita ejah lah macam mana kan. Jadi tuan-tuan saya takut yang tu. Jadi saya pun cakap kat mak saya, mak carilah ustazah seorang. Saya tak payah dah ajak dia, saya dah tak payah nak ajar dia Quran, nak ajar dia semayang ke apa ke. Dia ada ustazah, dia pandai dah. Dapat ustazah. Dia duk ngajar saya pula kadang-kadang. Yang anak saya pula, ni dia tuan-tuan. Nak pastikan mereka ni tak dakwa saya di hari kiamat, dalam bilik tidur tu saya buat speaker. Speaker entah. Bila nak sembahyang subuh, saya pasang CD ke, saya pasang apa? Ayat Quran setengah jam sebelum masuk waktu. Saat lagi azan, dengar. Saya beli pula tuan-tuan, benda ke dia. Tahu ni, penatang ni. Ni, jadual waktu ni, 1,600 saya beli. Pergi letak betul-betul depan bilik tidur mereka. Setiap 10 minit baca Quran. Sebelum masuk waktu baca Quran. Semayang. Sungguh Tapi mereka pun cerdik. Budak-budak muda. Dia tutup off tak bunyi apa. Astagfirullahaladzim. Saya kata budak-budak ni saya pergelak bilik ni tak dengar kan. Bila mereka balik asrama tuan-tuan, apa tutup. Tuan-tuan, saya buat macam tu untuk apa? Untuk mereka ni semayang. Kadang-kadang telefon pagi-pagi tu. Mungkin subuh mungkin raya. Alhamdulillah. Sebab tu saya seronok tengok anak-anak tahfiz kita. Ni, anak-anak tahfiz kita. Saya suka. Pasal apa suka? Dia orang duduk di asrama. Ada satu bapa dia kata, Ustaz, anak saya ni tahfiz. Tapi tak menjadi. Umur 15 tahun. Habis tu, saya ambil balik. Duduk dengan saya, Ustaz. Senang, saya hantar sekolah kebangsaan biasa. Oh, betul? Senang, saya mantau lah. Dulu duduk di asrama. Dia tak dapat setahun 3 juzuk, Ustaz. Allah. Sekarang anak abang sembahyang subuh di mana? Itu soalan saya. Anak abang sembahyang subuh di mana? Kalau dia duduk di asrama, pukul apa bangun subuh? Tanya orang, dia tengok orang pula. Pukul apa main? Pukul apa? 4:30 dah bangun dah. Dia bukan sembahyang subuh 4:30, dia bangun.
Kalau 4:30 sembahyang subuh, pecat cikgu dia entah. Mana ada subuh 4:30? Dia bangun 4:30 pagi, dia mandi, dia pegang Quran, dia baca Quran, dia duduk dalam asrama, dia baca Quran. Saat lagi sembahyang subuh, dia sembahyang berjamaah. Tak pernah miss budak-budak ni. Biarlah dia dapat 3 juzuk setahun, apa masalah? Hafal Quran bukan wajib, sembahyang subuh yang wajib. Biarlah dia dapat 2 tahun hanya 6 juzuk, lantak ke dia dah. Janji dia subuh berjamaah, sembahyang berjamaah, ilmu dia dapat. Saya tanya seluruh kat dia, sekarang abang anak abang sembahyang subuh pukul berapa? Dia bangun pukul berapa? Dia tidur pukul berapa? Sembahyang Jumaat Zuhur di mana? Tak boleh jawab dah. Tak boleh jawab. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, lantaklah dia orang. Saya suka budak-budak duk tahfiz, biar pergi depa. Nanti nak jadi apa ustaz? Nanti nak kerja apa ustaz? Tak pernah lagi tuan-tuan saya jumpa budak tahfiz tak ada kerja. Saya duk keluar masuk penjara tuan-tuan oi. Saya duk keluar masuk penjara dulu pusat serenti lah, puspen lah, QNK lah. Saya duk ceramah macam-macam orang. Ada satu penjara saya pergi ceramah tu dalam surau dia. Surau dia lebih kurang besar kita ni. Boleh muat dalam 400-500 orang surau dia. Jemaah penjara dia 900. Semua penghuni dia 1,200 orang. 900 orang Islam. Hak lain-lain tu tak Islam. Muat surau dia dalam 500-600 ya. Bila saya sampai di surau dalam penjara tu, yang banduan yang tak boleh masuk dalam surau tu duduk keliling dekat sel tu, menjerit nama saya, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Oh, glamour aku. Banduan pun kenal. Ustaz Kazim, kami nak dengar juga, kami nak dengar juga. Pegawai dia buat pekak jalan tak. Bukan kita tak nak bagi masuk ustaz. Surau tak muat. Biarlah. Lain kali ustaz datang, kita panggil tim yang kedua pula. Oh, tuan-tuan, saya tanya dekat bos dia. Macam mana dia orang kenal saya? Kita orang sebelum masuk waktu, kita pasang ceramah ustaz. Waktu tu CD, ceramah ustaz dalam TV, dalam surau tu pasang TV macam ni. Sebelum sembahyang, dengar ceramah dulu. Oh, itu yang dia orang kenal ustaz tu. Oh, patut duk menjerit nama saya, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Saya balik pada umrah, balik keluar pada balai ketibaan tu, punya ramai duk sambut saya. Loh, ramainya. Dia orang tahu mana aku balik. Rupanya bukan sambut saya, depa sambut penyanyi pada Indon buat konsert tu tuan. Silaku betul, aku ingat sambut aku kan. Bawa segala bunga spanduk. Saya dengan bangga jalan. Rupanya penyanyi Indon tu belakang saya. Silaku. Tuan-tuan yang saya muliakan, duduk dalam penjara yang saya cakap tadi, ada penjara yang menawarkan kursus menghafaz Al-Quran. Bukan dia hanya menawarkan buat roti, hafal Quran dan dapat allowance kalau mereka habis 30 juzuk. Ada tuan-tuan di Malaysia. Alhamdulillah. Kita yang tak jadi banduan dia pun tak hafal Quran. Tak jumpa lakum dinukum. Semayang tarawih bawa ayat tu. Wala ana abidu wala antum wala dia punya hai pula tu, dia marah tuan. Dia tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Saya dah terkenal tu imam, dia marah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma wala ana abidum ma dia mula tinggi dah. Wala gitu. Marah siapa? Dah tak ingat baca lah qul wallah. Ingat tak baca lakum dinukum siapa? Nasib baik dah. Buatnya ada budak jawab di belakang. Wala ana wala antum wala ana, budak jawab rukuk aja dah. Allah lagi bodoh entah bunyi. Hai, kita yang tak masuk penjara ni tuan-tuan, tak hafal Quran, dia orang hafaz Quran. Jadi abang-abang kalau nak hafal Quran, masuk penjara. Satu penjara saya pergi,
Satu lagi penjara, bila saya ceramah dalam dia tuan-tuan, ada satu orang Cina duduk depan sekali pakai kepiah. Waktu saya nak ceramah tu, dia orang baca Quran. Saya duduk dengan bos dia. Tuan, Cina tu mualaf ke? Dia Hong Kong punya orang, Ustaz. Oh, Hong Kong. Dia edah dadah, Ustaz. Oh, edah dadah. Dia nak digantung, Ustaz. Oh, digantung. Habis tu, dia dah masuk Islam. Itu yang datang, kita duk ajar dia lah. La ilaha illallah. Ada seorang tu pula siap pakai serban lagi, tuan. Pakai serban. Ni yang banyak pakai serban kepiah putih, siapa pula, tuan? Penjara kita ni adalah penjara yang buat pengajian pondok dalam dia. Dalam, kita tak ramai, Ustaz. Dalam 30 orang yang kita pilih untuk masuk kelas pengajian pondok dalam penjara, baca kitab itu, baca kitab ni. Kerja dia orang tak ada kitab. Target kita bila dia orang keluar daripada penjara, dia boleh masyarakat. Hidup dalam masyarakat, mengajar masyarakat. Saya kata kalau 30 tahun penjara, 20 tahun penjara, tak ada kitab sehari 5 kitab, alim kita. Jadi abang-abang kalau nak alim, masuk penjara. Keluar-keluar tu jadi imam tu. Ini bukan saya bohong, tuan-tuan. Ini cerita betul. Tak ada yang saya jumpa, yang saya baru tanya pada budak-budak serenti ni, Zat Dadah ni. Siapa sini yang sekolah agama? Seorang je. Hak lain bukan sekolah. Siapa sini sekolah tahfiz? Seorang pun tak ada. Menunjukkan bahawa pengajian agama, pengajian tahfiz melahirkan budak yang baik akhlak dia. Kalau begitu, diperkasakan lagi. Saya seronok hari ini bila ada kerajaan sebut nak memperkasakan balik dasar tahfiz negara. Alhamdulillah. Elok lah. Supaya mereka ni ada hala tuju. Tidak tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Tapi mereka ada hala tuju mereka. Dan janganlah dibebankan budak-budak tahfiz punya otak. Dalam masa sama nak ingat Quran 30 juzuk. Dalam masa yang sama pula kena ambil subjek bahasa Inggeris, bahasa nu. Nak buat apa? Nak ambil SPM, kena ambil mati budak-budak ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang apa Quran? Ingat senang, tuan-tuan. Apa yang boleh nak ingat tu? Hafaz tu senang. Saya kalau tuan-tuan bagi dekat saya sejam, insya-Allah satu muka saya boleh hafaz. Sejam Alhamdulillah waktu saya belajar dulu tahfiz, 2 tahun setengah habis 30 juzuk. Allah Ta'ala bagi saya tu, alhamdulillah lah. Tengok sekali. Ada orang tanya dekat saya, Ustaz ingat semua no, nama filem lah, dialog lah, menyanyi semua. Ustaz ingat cerita lama-lama no. Hai, Al-Hafiz. Boleh ingat semua ke tak? Sebab saya lepas Zuhur, sebelum Zuhur, saya baca 10 kali satu muka. Konsentrate betul-betul, tak tengok apa-apa dah. Baca Quran, tengok ayat, tengok baris, tengok ayat, tengok baris. 10 kali. 10 kali satu muka. Sat lagi mai semayang asar, sebelum asar 10 kali. Tak tengok hal lain dah, apa pun tak tengok. Mai maghrib 10, mai isyak 10, 40 kali. Nak tidur saat lagi tuan-tuan, hafaz 1 jam boleh ingat. Besok semayang sunat sebelum subuh boleh bawa dalam semayang 2 rakaat. Tetapi nak ingat balik, Masya Allah. Tiba-tiba kita beratkan pemikiran budak-budak ni pergi belajar matematik tambahan pula. Habis kan? Saya muntah-muntah nak jawab soalan matematik tambahan. Punya seksa. Anak saya main tanya kat saya, ayah, macam mana nak jawab ni ayah? Ini senang ni, nampak tak? Oh sudah, kata. Tolak balik buku tu. Matematik tambahan ayah tak pandai. Oh tak apa. Saya tengok, ayah belajar dulu ni, ayah belajar dah ni. Belajar, angin tuan-tuan. Oh, anak pun tak apa lah ayah, kan ayah naik angin pula. Punya teruk lah tuan-tuan, belajar matematik tambahan. Sekarang anak saya ambil kursus perguruan bahasa Melayu. Tak ada kena-mengena dengan matematik tambahan.
Cubalah kita ajar pada anak-anak kita ilmu yang ada manfaat. Dia bukan nak jadi doktor ke, nak jadi pilot ke apa benda ke. Sebab tu semalam saya sebut di Kedah, saya sebut tentang sistem pendidikan yang kita didik, budak tu dididik untuk jadi apa? Macam di China, dia dididik untuk jadi gimnastik punya orang. Daripada dia mula beranak sampailah dia besar. Kerja dia melompat terkangkang, mengumpat terkangkang. Lama-lama tuan-tuan, badan dia boleh keluar kot celah kangkang. Kepala dia boleh keluar. Tak mana kepala, tak mana kaki. Tuan-tuan tengok di Brazil tu, dia boleh hasilkan Neymar, dia boleh hasilkan Zico, dia boleh hasilkan Ronaldo. Ui, banyaknya nama. Mereka ni menghasilkan duit yang berbilion untuk Brazil. Diekspor pemain bola sepak ke seluruh dunia. Sebab mereka dilatih jadi pemain bola sepak sebelum mereka masuk sekolah. Akhirnya berjaya. Tuan-tuan, cuba kita buat sistem macam itu. Pilih 100 orang untuk jadi doktor. Pilih 100 orang untuk jadi arkitek. Pilih 100 orang untuk jadi cikgu, 100 orang untuk jadi technician, 100 orang untuk jadi nurse, 100 orang jadi pharmacist. Mereka belajar benda itu sejak berumur 7 tahun sampai 18 tahun. Cekap tuan-tuan. Pakar dalam bidang kedoktoran saja, pakar bedah ke, pakar bersalin, mengenali ilmu tentang doktor sejak umur 7 tahun. Kita hanya memilih bidang untuk kita belajar, bekerja hanya selepas SPM. Dapat keluar result, mak tanya, kamu nak ambil kos apa? Entahlah mak. Yang ini pun susah juga, yang ini pun susah juga. 19 tahun nikah, 20 tahun beranak, selesai masalah. Cubalah ubah sistem. Buatkan untuk 5,000 orang je. Satu sekolah yang melatih manusia pengkhususan. Ada satu lagi pengkhususan, driver Grab. Selesai masalah. Ini kena ubah. Sistem ni, kita tak boleh nak ikut sistem orang lain. Tuan. Kita ada sistem kita sendiri. Termasuklah budak-budak ni. Kita latih mereka untuk jadi pendakwa. Latih mereka untuk jadi ulama. Latih mereka untuk jadi guru. Sekarang latih dah. Untuk masa yang akan panjang, mereka akan dapat menghasilkan rakyat yang baik, yang berakhlak, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang seterusnya yang jadikan fitnah kepada kita. Disebutkan kepada kita wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnatun wa ilaina turja'un. Allah Ta'ala kata dijadikan fitnah untuk kita ni dua. Satu bisyarri, satu lagi wal khair. Baik dan buruk itu fitnah. Ni dia. Okey. Dia tu teruk, dia tu jahat, dia tu teruk, dia tu jahat. Habis itu kamu, saya baik. Itulah fitnah. Allah Ta'ala fitnahkan pada kita, kita perasan kita ni baik. Ini fitnah. Kita datang masjid pukul 5:30 pagi. Buka lampu, buka kipas. Kita pun semayang sunat. Allahu Akbar. Seorang kita je. Datang pengurusi masjid naik motor Honda Cup, kedai. Dalam hati duk cakap. Baru dia tahu siapa datang awal. Bismillah. Habis kita. Kenapa iblis tu rosak? Kenapa iblis tu aba wastakbara? Sebab dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maka bila dia rasa dia lebih baik daripada Adam, akhirnya dia jadi kafir. Kita tak lebih baik daripada orang. Kita paling buruk di kalangan orang. Di kalangan saya dengan tuan-tuan, saya paling buruk sekali. Kena ada perasaan tu. Kenapa saya paling buruk nak dibandingkan dengan tuan-tuan? Sebab saya ni banyak benda saya abaikan. Tuan-tuan dengan anak-anak, tuan-tuan selalu sangat. Saya tak ada. Saya dapat cucu nombor 1, nombor 2. Cucu yang nombor 1 dulu. Sekarang umur dia 2 tahun 4 bulan.
Bila saya balik mana-mana, saya akan singgah kedai, saya beli dekat dia lori, beli dekat dia bas, beli dekat dia kereta. Sekejap lagi dia sambut dekat saya pun, atuk beli bas, dia pun mentolak. Sekejap lagi saya beli dekat dia kereta pula, dia tolak. Sambil duduk atas riba saya, dia duduk pegang. Dia duduk tengok lagu cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Dia pun sambung tuan-tuan. Dengan saya habis tahu lagu tu. Isteri saya datang. Dia kata, abang, kita ada anak 5 orang. Abang perasan tak? Sepanjang anak kita 5 orang membesar, abang tak pernah pun beli dekat dia orang mainan. Tak pernah pun. Datang cucu baru abang beli. Baru saya perasan, tuan-tuan. Menitik air mata saya. Selama ni, aku sibuk sangat. Hari jadi anak pun kadang-kadang aku lupa. Alangkah berdosa je saya, tuan-tuan. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Makan nasi dengan anak-anak, dengan shell out. Kadang-kadang shell out tutup, Petron out. Petronas out. Saya tak pernah, tuan-tuan. Tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan pergi berjalan di Melaka, melawat apa Musa lah, naik beca, berhias lah apa, saya tak pernah. Tuan-tuan lagi baik daripada saya. Fitnah pada saya ni benda baik. Tambah-tambah pula yang mai dengar ceramah ni pula, jadi baik. Sekarang ya ceramah dalam masjid. Dulu ceramah kita di padang, ceramah kita di stadium, ceramah kita nu kena buat dekat dataran. Kalau dalam masjid dia tak kuasa kena marah, masjid pecah, tak muat. Dulu sebelum PKP. Maka dia jadi fitnah pada saya. Mai satu ustaz ceramah di masjid 5 orang. Kamu datang ceramah beribu-ribu orang. Ada tak kamu ujub? Ada tak kamu riak? Mampus saya. Mampus, tuan-tuan. Nak jawab apa tu? Nak bagi bersih hati. Syah ustaz tu 5 orang. 5 tu pula 2 pekak. Dia bukan pun nak dengar lah. 3 orang penyakit kencing tak lawan. Sak keluar masuk, sak keluar masuk. Kadang-kadang hak 5 orang dia mengajar tu lebih ikhlas daripada saya. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita jadi imam. Kadang-kadang fitnah pada imam tu. Jawatan imam, dapat allowance imam. Habis sembahyang maghrib, dia panggil Tok Bilal. Din, Ana ada kelas Quran di rumah Datuk tu. Jadi nak mengajar dia, Isyak tu entah ambil lah. Isyak nanti entah ambil sebab Ana nak mengajar rumah orang tu. Yang mengajar rumah orang tu tak boleh usik waktu hang kerja. Isyak tu hang kena tugas. Pasal apa hang bagi kat Tok Bilal? Tok Bilal saya kata, Ana pun ada mengajar rumah Tan Sri Pak tu. Dia jumpa pula makmum belakang. Makmum tu lah, makmum tu lah imam tuan. Nak jawab apa depan Tuhan? Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Dia jadi ujian untuk orang baik-baik ni. Dia kita macam kita ni, datang semayang, datang mengaji, datang dengar ceramah. Kita duduk tengok orang tak datang. Kita kata nampak lah. Mati besok pandai datang masjid. Tahulah. Waktu hidup tak nak datang. Tahulah. Waktu sihat tak nak datang. Sakit pandai panggil kita baca Yasin rumah dia. Tak tahulah. Nanti kita buat korban, pandai pula datang baris ambil kupon, ambil daging korban. Tak tahulah. Fitnah ni tuan-tuan. Kita rasa kita lebih baik daripada dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Ingat yang fitnah tu hanya untuk orang jahat enggak? Yang baik macam kita pun dia datang tuan-tuan. Dia mari perasaan tu. Ada Ustaz Kazim ni tak pernah aku tengok dia pakai serban ceramah. Pakai songkok hitam. Cuba tengok aku ni, tak ceramah pun pakai serban. Cuma aku tanya satu-satu lah, songkok tu bila masuk?
Tak pernah basuh songkok tu. Macam mana sembahyang songkok tak nak basuh? Saya jawab senang je. Sejadah yang kau pijak tu pun tak nak basuh. Kepiah saya ni tak ada siapa pijak. Siapa yang pijak songkok saya? Cakap apa? Ni, kapek ni. Sejadah ni, kapek ni. Berapa ramai pijak? Yang kuku cekam. Yang ambil air semayang kaki basah dia masa itu dia lak jalan tengok. Yang beringus. Nombor hak batuk. Tengah sujud batuk. Kahak terkeluar pula. Lakukan kau lah. Itu sembahyang sunat. Waktu sembahyang isyak, dia datang ke depan. Yang ke belakang, main duduk tempat dia. Dia sujud tempat tu pula. Apa benda lendir ni? Oh, yang tu kau tak bertikai. Yang songkok kau bertikai. Yang serban. Ni, yang kopiah. Ni, yang kapek. Oh, banyak. Selagi tidak ada najis, sembahyanglah. Simple punya hidup. Cuba tengok, ada tak najis? Tak ada, tak ada sembahyang. Apa masalah? Suburlah baju kita pun. Sebab ada driver bas, tak sembahyang. Saya sewa bas, buat rombongan. 4 bas melawat Kelantan. Saya ingat lagi tuan. Bila sampai satu tempat, kami turun nak sembahyang. Driver tak sembahyang. Saya kata, bang, jom kita sembahyang sekali. Tak apa Ustaz. Dia gelak pula tuan. Orang ajak sembahyang, dia gelak. Jomlah sembahyang bang. Tak apa Ustaz. Seluar tak basuh Ustaz. Dia pakai seluar jin. Dah 4 hari tak basuh Ustaz. Tak apa Ustaz. Tak selesa Ustaz. Ada najis tak? Tak ada. Ada tek cicak tak? Tak ada. Ada air kencing kat situ? Tak ada. Kalau gitu, jom kita sembahyang. Simple punya hidup. Islam tu kan mudah tuan. Ada satu makcik, bila pergi rombongan, dia tak turun pak. Kita tanya dia, kak, turunlah sembahyang, pas nak tutup enjin, tutup. Main sembahyang. Tak apalah. Kak duduk lambat. Tutup pun tak apa, lemah mati sekejap lagi. Main turun. Dia kata tak apa, telekung tak bawa. Lah, kenapa tak buat telekung? Tak sangka pula nak sembahyang. Sudah tuan. Yang ni lagi haru pula ni. Tak sangka nak sembahyang. Orang putih panggil unsangkerable nama dia tuan. La ilaha illallah. Macam-macam. Jadi, cabaran kita orang yang baik ini, hati. Cabaran kita niat ikhlas. Oh, bahaya. Ustaz Kazim tu, dia datang ceramah sini, berapa dia orang bayar? Ada yang tanya tuan-tuan. Dia ambil sempur, fikir pula. Orang kira. La ilaha illallah. Okey. Ada yang tanya, berapa nak bayar kat saya? Itu lagi dahsyat tu. Berapa nak bayar kat saya? Oh, tuan-tuan, ni fitnah. Ada yang kata kalau nak panggil Ustaz Kazim, 25,000. Bapa. Orang Perak kalau benda besar, bapa. 25,000, ya, bapa. Dia jarang sebut, mak, jarang dia bapa. Masa bila 25,000? Masa bila 10,000? Masa bila 5,000? Tak tahu ya. Rupa-rupanya benda tu betul tu Haji. Ada orang tengah. Ada orang tengah gunakan. Kalau Tuan Haji nak panggil Ustaz Kazim, saya boleh kontak dia. Boleh, cuba try tengok. Dah cuba try tengok pula. Ustaz Kazim bagi tarikh. Bila tu hasilkan? Berapa bayaran dia? 20,000 Tuan Haji. 20,000. Tak apalah, kita jumpa YB. Jumpa Koprak, jumpa Tokyo Hotel Chennai ni minta sponsor. 2,000 dia bagi kat saya, 18,000 dia balon tuan-tuan. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Jangan guna orang tengah. Saya punya prinsip senang tuan-tuan. Dijemput, saya datang. Tak jemput, saya duduk di rumah, main dengan anak cucu. Orang kasih sagu hati, saya ambil. Orang tak kasih sagu hati, habis ceramah, saya balik. Kalau kasih sagu hati tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang. Dah. Simple punya hidup tuan.
Apa masalah dia pening kepala? La ilaha illallah. Tapi kena jaga hati. Lagi satu benda yang kita kena jaga. Yang Nabi nampak dalam Isra' dan Mi'raj. Lidah. Ni, saya kata dah tadi hak jadi imam. Lidah. Contoh bagi imam. Dia jadi imam tarawih 20 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Habis-habis 20 rakaat dia jumpa makmum. Macam imam Mekah tak? Dia tanya pula tuan-tuan. Mampus. Sebab tu Allah suruh jaga lidah. Berapa banyak benda di hari kiamat yang masalah kita ialah lidah. Mengumpat, mencaci, takabur, riak. Sebab tu ni lidah ni tak bertulang. Bila tak bertulang, jangan bagi bebas. Allah penjarakan lidah dengan tulang. Nama dia gigi. Supaya lidah jadi baik. Duk jaga dengan gigi. Jangan duk bila duk macam ni elok. Cuba tuan-tuan, gigi tu bercantum bertemu dua-dua. Lidah diam tak kata apa. Nak buat apa pun susah. Tapi ada orang yang bila gigi dia tak ada, tak pun boleh bercakap. Allah bagi bibir pula. Kau kontrol lidah kau dengan bibir. Bila bibir bertemu bibir, langsung tak bunyi apa. Nampak? Bila buka, baru bunyi. Dia suruh jaga lidah. Sebab tu kalau bibir dengan bibir ni pun herat pun tak boleh buat apa. Tu tengok bibir orang herat. Nampak? Tak boleh buat apa. Dia sakit. Bibir herat. Sihat abang? Abang, sihat ke? Oh Allah, dia soalan. Tak nampak aku tidur sakit. Nampak? Translate dia, bodoh punya soalan. Tak nampak aku pun sakit. Nampak tu? Kita selalu tanya, sihat ke? Tak sihat lah kalau dia sakit macam itu. Mulut herat. Tak boleh cakap. Jadi kalau dia nazak, kita ajar dia mengucap. La ilaha illallah. Ikut keadaan orang yang nazak. La ilaha illallah. Itu mengucap lah tu. Jangan pergi perbetul dia pula. La ilaha illallah. La tu 4 harakat. La ilaha 4 harakat. 4 harakat. Tuan-tuan kalau ada orang macam ni, angkat dua-dua belah dia, beritahu kat luar. Yang hamba Allah tu nazak. Dan boleh pergi cerita pula Mak Jaih Mufasir pula di situ. Hara betul tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ni, jahat jadi fitnah pada kita. Dia tengok datang ramai-ramai ni. Bukan dia tengok ceramah, dengar ceramah. Dia tengok motor. Tengok cantik tak? Okey. Kamu kabur lain. Okey. Jahat betul tuan. Kita keluar pada masjid, motor kita hilang. Cari mana motor aku hilang. Datang hamba Allah last kali. Kamu tak ada bayar zakat ni. Jahat betul mulut tuan-tuan. Banyak-banyak lain motor-motor orang lain tak hilang, motor kamu kena. Kamu tak bayar zakat. Nampak tak? Dia rasa dia lebih baik daripada orang. Sembayang zuhur besok, dia bawa resit zakat. Kamu cakap aku tak bayar. Ni apa benda? Bergaduh pula tuan-tuan. Dia menimbulkan fitnah pada orang baik, orang yang jahat ni. Dia mencuri, dia memfitnah, dia memukul orang, dia buat benda-benda yang bukan-bukan. Fitnah pada manusia. Sebab tu nak menjadikan manusia ni baik, salah satunya ialah akhlak tuan-tuan. Macam mana nak membentuk akhlak yang baik supaya manusia ni jadi baik? Salah satunya ialah menjaga sembahyang. Bagaimana nak bagi baik tu? Nampak ayat 9 tu. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ini macam maknanya. Orang yang berjaya siapa dia?
dan mereka yang tetap menjaga solatnya. InsyaAllah jadi baik. Tuan-tuan, depan saya ni namanya mikrofon. Benda yang paling untuk Bilal jaga, mikrofon. Tuan-tuan ingat, mikrofon ni senang-senang ke orang lain boleh pegang. Dia jaga. Anak-anak muda datang pegang mikrofon, dihalau. Hai, rosak ni. Hai. Lari budak-budak. Berhenti kat tengah jalan. Pakcik tu orang Jepun ke? Hai tu apa? Marah benar tuan-tuan. Pasal apa? Amanah dia ni. Dia ada pula penjagaan mikrofon. Dia tak boleh dihembus. Jangan hembus. Nanti air liur masuk dalam benda ni, kena karen ustaz tu. Ada setengah orang dihembus. Hello. Imam jadi imam kena karat tu mati. Yang ketiga, dia tak boleh tepuk. Pok. Ingat bujang lapuk ke? Pok ni. Tak boleh. Dia tak boleh campak mikrofon. Nombor 4, dia tak boleh banyak tangan. Banyak tangan, out tuan-tuan. Sekejap awak ni pegang, bila nak pakai, sudah tuan-tuan. Saya cukup kunsin. Orang ni kata kuat sangat, dia slow. Orang ni kata kuat, slow sangat, kuat balik tuan-tuan. Lala yang teruk penceramah. Mula-mula saya letak di bawah. Dia main bisik kat saya. Ustaz, angkat sikit. Kita pun angkat lagi. Ustaz, kuat tak dengar, Ustaz. Belakang tak dengar, kuat lagi. Kita pun tak macam ni. 3 kali dia main. Masuk ke link 4, Ustaz. Atas. Saya telan mikrofon ni boleh tak? Nak rapat macam mana lagi tuan? Kalau tak jaga elok-elok, mikrofon ni rosak. Semayang tak dengar, zikir tak dengar, ceramah pun tak sedap. Ni nama dia handphone. Handphone ni kena jaga elok-elok. Jangan duk cah, sambil cah main TikTok, meletup. Ni, sambil duk dengar ceramah, sambil duk cah, meletup. Lepas tu salah pada ustaz tu pula. Celaka ustaz ni. Celaka apa yang kamu cah, kamu main bersepak? Ada pula tuan-tuan sambil main handphone buat live. Lato-lato. Pop meletup kena muka dah. Tu hempak langsung handphone ni. Rosak. Kena air, tak boleh. Kalau kau charge kena air, meletup, terbakar pula. Belum masuk lagi penggunaan dia. Jangan duk share benda haram. Jangan duk sebar benda haram. Jangan buat fitnah. Oh, dia banyak penggunaan ni tuan-tuan. Dan makcik-makcik, jangan duk masuk gambar seksi dalam ni. Walaupun makcik dah delete, gambar tu tetap ada. Zaman sekarang ni orang tak malu dah. Duk berjoget-joget pakai seksi-seksi ni. Allah, hak tua-tua bangka. Tegedek, mak ngah ni tak malu ke mak ngah ni? Yang kita ni tuan-tuan, balik semayang Isyak, sambil duk tengok forum Perdana Ehwal Islam tu, buka lah TikTok. Tengok kedua gambar seksi duk gedik. Isteri kat sebelah. Astaghfirullahalazim, celaka budak-budak ni lah. Tak malu sungguh, haram ni. Hei, tak tahulah. Isteri pun bangun pergi ke dapur buat air. Mana yang tadi tu? Kena borang sudah. Jahat betul. Ini bukan orang sini, ini di Afrika ni tuan-tuan. Orang sini clear, insyaAllah tak ada apa. Tuan-tuan, handphone ni kena jaga elok. Tu kereta, motor, semua kena jaga elok. Akhirnya dia memberi manfaat kepada kita. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata orang yang menjaga semayang dia. Kalau handphone boleh jaga, mikrofon boleh jaga, kenapa semayang tak dijaga? Ustaz, maksud menjaga semayang tu apa? Semayang awal waktu. Maksud menjaga semayang tu apa? Semayang tu, dia sebut tu, khusyuk tu. Maksud menjaga semayang tu apa? Baju elok-elok, bersih elok-elok, elok-elok pergerakan, bacaan semua elok-elok. Betul.
Satu lagi maksud menjaga sembahyang itu ialah jangan pahala sembahyang kita, bila kita tak jaga, pahala tu pindah dekat orang lain. Pahala sembahyang kita dapat dekat orang lain. Ni dia ni tuan-tuan. Yang Isra Mi'raj duk cerita sembahyang ni. Tu dia. Kalau kita jaga sembahyang, confirm kita baik. Kita sembahyang maghrib tadi. Aku nak jaga pahala sembahyang aku. Jangan ngumpat. Berapa ramai yang ngumpat tu imam. Habis-habis salam maghrib, mana punya imam baca panjang-panjang, bodoh. Dah tahu ada ceramah, pendek sudah lah. Bodohnya imam. Pahala kita dah dapat kat dia. Pasal apa duk bodoh ke orang? Nanti sembahyang tarawih baca panjang pula. Masuk dalam masjid, imam baca panjang. Silap gua dah tahu. Panjang pula masjid ni. Besok aku cari surau lain pendek sikit. Kalau kau nak sembahyang pendek, kau pergi Indon 20 rakaat 5 minit. Tengoklah YouTube tu. Allahu Akbar, amin ahad. Allahu Akbar, amin ahad. Yang kita dengar amin dengan ahad yang tu hari. Dia kata ni sembahyang ke apa? La ilaha illallah. Abang-abang, jaga lidah. Akak-akak jangan ngumpat. Mengumpat itu menghadiahkan pahala kita pada dia. Jangan fitnah, habis pahala kita. Adik-adik jangan lawan mak bapak. Anak derhaka, sembahyang dia tergantung amalan dia. Akak-akak jangan lawan suami kita. Suami kita ni akak-akak lawan. Nabi tunjuk dalam Isra Mi'raj tu, Allah tunjuk kebanyakan dia ahli neraka ni perempuan. Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? 2 sebab. Pertama lidah, yang keduanya sebab tak hormat pada suami. Nanya tunggu. Sebab tu akak-akak yang tak kahwin, relax. Setengah kita duk ngutuk pada orang yang tak kahwin. Dia tak kahwin ke? Mana ada kahwin? Tahulah. Tak laku. Bukan tak ada orang Minang, dia milih. Siap lah kita. Dia sekurang-kurangnya tak ada dosa dengan suami dia. Akak kahwin berapa orang? Kak menjada 3 kali. Ni suami yang keempat lah. Dengan suami pertama tu akak ada dosa dah. Ya Allah Ustaz. Sudah. Tapi akak duk kutuk yang tak kahwin tu. Yang tak kahwin tak ada dosa dengan suami. Kita yang kahwin ni berapa banyak dosa dengan suami. Suami buat balik ikan. Tengok bapak kamu ni. Nak kata bodoh tak bodoh. Dia belinya ikan besar-besar. Dia patutnya disuruh lah toki kedai siang ikan. Potong-potong ikan. Dia suruh mak pula. Hei. Geli mak tengok ikan besar-besar ni. Besok dia beli ikan kecil pula. Tengok bapak kamu ni bodoh betul dah. Beli kecil-kecil nak siang pun susah. Beli besar susah. Beli kecil salah. Mangah jawab dari kiamat. Tu belum lagi dia marah suami dia pergi siang. Tuan-tuan. Abang ke mana abang? Siam. Lah tuan-tuan. Buat FB lah lagi. Tak guna punya jantan. Apa nak jawab di hari kiamat? Kau malukan. Kau buka aib laki kau. Kalau kau betul-betul jaga semayang, kita takkan buka aib orang. Hatta isteri kita sendiri, hatta suami kita sendiri. Bukan untuk dipamerkan aib. Sebab itu tuan-tuan, lepas ni jaga semayang. Bila kita masuk dalam tabung, bila masuk dalam masjid, tengok duit RM1 dalam atas sejadah, atas kapet. Siapa punya duit ni? Ya Allah. Bendahari ada RM1 tadi jumpa dekat pintu tu. Tak tahu siapa punya. Besok datang lagi, jumpa lagi RM2 pula. Ya Allah. Siapa tercicir ni? Bendahari saya jumpa RM2. Besok pula tuan-tuan, 300. Nak serah pada bendahari ke tak serah? Nak ambil ke tak ambil? Ini kot nama dia rezeki terpijak. Orang yang datang sembahyang berjemaah di masjid, Allah murahkan rezeki. Inilah rupa rezeki dia. Pak saya berrezeki, pak saya 300.
Cuba RM1. Ini apalah, duit siapa ni? Ni bahaya ni. Macam kita dengan anak kita. Ayah, cikgu minta kutipan derma untuk sumbangan maraton. Bos RM1. Tulis nama ayah ke? Hei, hamba Allah. Mbak, ayah, cikgu minta sumbangan derma untuk pertandingan syarahan apa tahu? Bos RM100. Hamba Allah, hai, pun nama ayah. RM1 hamba Allah, RM100 nama sendiri. Oh, tuan-tuan. Jaga tu. Jangan fitnah orang, jangan lawan mak bapak, jangan mengumpat. Kalau betul-betul kita sayang pada semayang kita. Abang-abang bagi nafkah pada isteri bagi cukup. Jangan tampar, jangan pukul, jangan apa pun. Mereka adalah amanah kita. Kalau betul-betul aku nak jaga semayang, aku tak mau buat benda haram. Aku takut pahala aku semayang dapat dekat orang lain. Maka itulah tuan-tuan salah satu maksud inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang dapat mencegah daripada jadi jahat dan buat benda mungkar. Jom tuan-tuan, jaga semayang. Jangan sampai pahala kita dapat percuma pada orang. Buatkan yang terbaik. Mudah-mudahan semayang akan jadi benteng kepada kita daripada api neraka. Saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama sampai di masjid tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jemput saya lagi, 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Cukup dah tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam setengah dah. Tuan Haji, sejam setengah dah. Terasa tak sejam setengah? Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.